Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, baiklah pelajar. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih lagi dalam bab 1 warisan negara bangsa. Dan kita masih lagi dalam subtopik 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Namun, untuk pembelajaran hari ini, kita akan fokus kepada undang-undang. Pada sesi pembelajaran yang lepas, kita telah mempelajari sistem pentadbiran. Jadi untuk hari ini, kita akan masuk kepada undang-undang. Okey. Undang-undang ini ada terbahagi kepada dua iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kita akan tengok apa itu Hukum Kanun Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka ini mengandungi 44 fasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, jadi dalam hukum Kanun Melaka ini mempunyai 4 ciri iaitu yang pertama jenayah, yang kedua peranan sultan dan pembesar, yang ketiga kekeluargaan dan yang keempat ekonomi. Okey, kita tengok Hukum Kanun Melaka yang pertama. Undang-undang yang terbahagi dalam Hukum Kanun Melaka yang pertama iaitu jenayah. Okey, perbuatan jenayah ini menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Jadi, sesiapa yang melakukan jenayah akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey, selain itu, dalam Hukum Kanun Melaka kita tengok peranan sultan dan pembesar. Setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Jadi, peranan sultan ni, sultan dengan pembesar ini memainkan peranan yang penting. Yang mana mereka ini perlu arif dalam pelaksanaan undang-undang ini. Barulah undang-undang yang dilaksanakan itu dapat menjamin ketenteraman Kesultanan Kota Melaka. Okey. Yang ketiga kita tengok kekeluargaan. Okey, kekeluargaan ini isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi undang-undang keluarga ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Jadi undang-undang ini sangat penting untuk menyelesaikan setiap masalah yang berlaku. Okey, dan yang keempat, yang keempat di bawah Hukum Kanun Melaka iaitu ekonomi. Okey, apa itu ekonomi yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka ini? Okey, dari segi ekonomi, perdagangan ini merupakan elemen yang penting yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka ini terkenal di seluruh dunia. Jadi, undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga. Jadi, untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi dari segi ekonomi ini, dia bertindak untuk mengawal supaya tidak berlaku kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi elemen yang penting dalam ekonomi, kerana dalam ekonomi ni, apabila kita sebut ekonomi, ia melibatkan perdagangan yang boleh meningkatkan kepada kewangan negara. Jadi, undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas dan boleh dituruti oleh seluruh rakyatnya. Okey, yang seterusnya kita akan tengok undang-undang ini, aspek undang-undang ini berdasarkan fasalnya. Contohnya kita dah tengok penerangan bagi jenayah. Jadi, yang di bawah ini kita akan tengok penerangan dan fasalnya. Okey, yang pertama contohnya dari aspek jenayah.
Okey, dari aspek jenayah, pasal 5.1 dalam hukum kanun Melaka, yang mana penerangannya, apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Jadi seseorang itu tidak boleh membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar. Maksudnya apabila dia melakukan pembunuhan kepada orang lain tanpa dapat persetujuan daripada raja atau pembesar, maka dia juga akan dihukum bunuh. Maksudnya seseorang pada waktu tersebut tidak boleh sesuka hati untuk membunuh orang lain. Okey, ini pasal 5.1. Yang kedua, dari aspek jenayah juga dalam hukum kanun Melaka pasal 4. Hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan. Jadi sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan akan dikenakan hukuman bunuh, yang mana kita tahu bahawa pada zaman dahulu raja ni merupakan lambang kedaulatan. Jadi raja tu, kata-kata raja tu ibarat satu undang-undang. Jadi rakyat perlu ikut dan taat kepada arahan raja. Okey, yang kedua kita tengok dari aspek peranan sultan dan pembesar, pasal 1. Okey, dijelaskan tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Jadi sultan ini bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Sebagai contohnya, sultan melantik bendahara dan temenggung untuk membantunya menguruskan negara yang ditadbirnya. Okey, yang seterusnya dari aspek kekeluargaan, yang mana berada dalam pasal 26 dalam hukum kanun Melaka. Okey, dari segi kekeluargaan ini, pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jadi jika tidak cukup memadai 2 orang sahaja, hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Jadi dalam hukum kanun Melaka ini, hamba abdi dan wanita tak boleh menjadi saksi dalam sesuatu majlis, dalam sesuatu pernikahan. Jadi antara yang boleh menjadi saksi pernikahan ialah orang lelaki. Okey, yang keempat dari aspek ekonomi, yang mana berada dalam pasal 30 dalam hukum kanun Melaka. Jadi penerangannya ialah amalan riba ini diharamkan dalam urusan perniagaan. Jadi riba ni memang sangat tidak boleh dilakukan dan dihalang dalam urusan perniagaan. Dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akhir balik. Dia mempunyai syarat. Orang yang ingin menjalankan perniagaan hendaklah akhir balik siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Maksudnya kena ada lafaz niat jual beli. Macam sekarang kan tak ada. Jarang-jarang orang menggunakan lafaz niat jual beli ini. Namun pada waktu ini dari segi ekonomi dia, perniagaan itu perlu adanya lafaz niat jual beli. Okey, yang seterusnya kita akan lihat. Okey, yang tadi habis dah hukum kanun Melaka. Yang seterusnya kita akan tengok Undang-Undang Laut Melaka. Okey, apa itu Undang-Undang Laut Melaka? Okey, Undang-Undang Laut Melaka ini telah diusahakan oleh beberapa nahkoda Melaka. Jadi Undang-Undang Laut Melaka ni mestilah melibatkan laut. Kerana nama lagi Undang-Undang Laut Melaka. Jadi dia diusahakan oleh beberapa nahkoda Melaka, iaitu Nahkoda Jenal, Nahkoda Diri dan Nahkoda Sahab. Okey. Dan telah diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah. Okey, siapa itu Sultan Mahmud Shah? Okey. Sultan Mahmud Shah itu merupakan sultan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kita akan tengok aspek dalam Undang-Undang Laut Melaka. Kita tengok berdasarkan 4 aspek di bawah Undang-Undang Laut Melaka. Yang pertama, kita tengok dari aspek peranan nahkoda. Yang kedua, pelayaran.
Yang ketiga jenayah dan yang keempat percukaian. Jadi cikgu harap kamu semua dapat fahamkan 4 aspek dalam Undang-Undang Laut Melaka. Sekurang-kurangnya kamu dapat mengingati 2 daripada 4 aspek Undang-Undang Laut Melaka ini. Okey, yang pertama kita tengok peranan nahkoda. Okey, nahkoda ini berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Dan semua pihak harus mematuhi arahan nahkoda. Okey, yang kedua dari aspek pelayaran. Okey, dalam undang-undang telah dijelaskan bahawa peranan pegawai selain nahkoda antaranya termasuklah jurumudi, malim dan jurubatu. Dan pelaksanaan peranan masing-masing akan menjadikan pelayaran selamat dan lancar. Jadi dalam pelayaran ni bahawa adanya selain nahkoda ada jurumudi, malim dan jurubatu. Maksudnya setiap orang ini ada peranan yang masing-masing, peranannya masing-masing dan dia perlu melakukan tanggungjawab dan peranan itu supaya sesuatu pelayaran itu berjalan dengan lancar dan selamat, bukan hanya tugas nahkoda sahaja. Okey, yang ketiga kita tengok dari aspek jenayah. Okey, dari aspek jenayah, perbuatan jenayah di atas kapal akan menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Jadi, undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku, meliputi perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak. Jadi, di dalam untuk tujuan laut dan pelayaran juga mempunyai undang-undangnya yang tersendiri. Contohnya dari segi jenayah. Sekiranya tidak ada undang-undang jenayah yang diwujudkan, maka akan adanya jenayah yang berlaku. Sebagai contohnya, lanun, mencuri kapal, mencuri adanya kegiatan dan aktiviti jenayah. Jadi undang-undang yang dilakukan dan dilaksanakan ini akan membantras dan membendung perbuatan jenayah dalam kapal atau di atas kapal. Okey, yang keempat kita tengok dari aspek percukaian. Okey, percukaian yang sistematik dan adil ini yang dinyatakan dalam undang-undang ini. Jadi pelbagai cukai telah dikenakan dalam urusan pelayaran dan perdagangan. Contohnya cukai perjalanan hasil perniagaan. Jadi dalam Undang-Undang Laut Melaka ini adanya cukai. Maksudnya cukai dikenakan bagi setiap urusan. Jadi cukai-cukai ini akan dapat menambahkan kewangan atau pendapatan negara. Okey, kita tengok keterangan. Keterangan dalam aspek peranan nahkoda, pelayaran, jenayah dan percukaian. Kita tengok dari mengikut pasalnya dalam Undang-Undang Laut Melaka dan penerangannya. Okey, kita tengok dari aspek yang pertama, iaitu peranan nahkoda. Okey, dari aspek peranan nahkoda yang mana berada dalam pasal 13.1 dalam Undang-Undang Laut Melaka. Penerangannya, nahkoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Seterusnya, pasal 13.3, sekiranya nahkoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, nahkoda perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan. Maksudnya, mengikut pasal 13.3 ini, nahkoda ini tidak boleh sewenang-wenangnya ingin singgah ke sesuatu tempat. Jadi dia perlu adakan mesyuarat dan perlu dipersetujui oleh orang dalam kapal. Maksudnya dia tidak boleh sesuka hati dan sewenang-wenangnya. Okey, yang seterusnya kita tengok dari aspek pelayaran, yang mana berada dalam pasal 9 dalam Undang-Undang Laut Melaka. Seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Malim ini perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan selamat.
Jika malim lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Jadi seorang malim ini dia memainkan peranan yang penting dan perlu arif, perlu tahu dalam ilmu pelayaran ini. Jadi bila dia lalai dalam menjalankan tugas, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Okey, seterusnya kita tengok aspek yang ketiga, iaitu aspek jenayah. Dalam fasa 5, penerangannya ialah seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut juga akan dikenakan hukuman bunuh. Jadi seseorang itu tidak boleh berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal. Dia juga akan dikenakan hukuman bunuh. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka ni, kebanyakannya mereka yang ingkar akan dikenakan hukuman bunuh. Okey, yang keempat kita tengok dari aspek percukaian. Okey, dari aspek percukaian berada dalam fasal 6.3 dalam Undang-Undang Laut Melaka. Okey, penerangannya, nahkoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Jadi itu sahaja yang awak belajar hari ini, iaitu kamu belajar tentang Undang-Undang dalam Kesultanan Melayu Melaka, yang mana undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka ini terbahagi kepada 2, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka ini terbahagi kepada 4 aspek, iaitu yang pertama aspek jenayah, yang kedua aspek peranan sultan dan pembesar, yang ketiga kekeluargaan, dan yang keempat ekonomi. Manakala Undang-Undang Laut Melaka, aspek yang pertama peranan nahkoda, yang kedua pelayaran, yang ketiga jenayah, dan yang keempat percukaian. Jadi undang-undang ini sangat penting dalam Kesultanan Melayu Melaka agar dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kewujudan undang-undang ini dan dilaksanakan dalam Kesultanan Melayu Melaka ini dapat menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Maksudnya bila adanya undang-undang, maka rakyat-rakyatnya takut untuk melanggar undang-undang. Jadi kenapa? Kerana orang yang melanggar undang-undang ni akan dihukum bunuh. Maksudnya kebanyakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar undang-undang ini ialah hukuman bunuh. Jadi hukuman bunuh ini dapat mengelakkan rakyat daripada melakukan kesalahan undang-undang kerana mereka takut dihukum bunuh. Jadi undang-undang yang sistematik ini menjamin keselamatan kesultanan ini kerana masyarakatnya tidak melanggar undang-undang yang dilaksanakan ini. Jadi pematuhan kepada perintah dan juga undang-undang oleh rakyat ini secara tidak langsung mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan yang membawa kepada kemakmuran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pelajar, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami subtopik ini.